Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan masuk tajuk baru, bab 7 iaitu pelan dan dongakkan. Okey, hari ini kita akan belajar topik 1, 7.1, unjuran ortogon. Dalam bab ini, kamu akan pelajari tentang cara-cara untuk melukis unjuran ortogon. Ya. Tajuk ini dia sama macam yang kamu dah belajar dalam RBT, cuma dia punya beberapa sebutan tu lain sikit. Benda yang sama tapi dia lain sikit. Kalau dalam RBT kamu dah belajar tentang lukisan ortografik. Kalau kamu ingat balik cara nak buat lukisan ortografik, InsyaAllah kamu mudah untuk kamu belajar tentang unjuran ortogon ni. Okey. Objektif kita hari ni ialah kamu dapat mengenal pasti jenis-jenis unjuran ortogon dan juga kamu dapat melukis beberapa unjuran ortogon, ya. Okey, aktiviti kita hari ni yang pertama Google Meet. Kemudian saya akan postkan macam biasa video pembelajaran bagi pelajar yang tidak dapat sertai Google Meet, dan juga siapkan tugasan yang telah dibincangkan dalam Google Meet dan juga video pembelajaran. Okey. Dalam melukis unjuran ortogon, perkara penting ialah satah. Satah dalam bahasa Inggeris kita sebut dia sebagai plane. Okey, P-L-A-N-E, plane, ataupun dalam bahasa Melayunya ialah satah, ialah permukaan rata pada suatu objek. Okey, terdapat 3 jenis satah, iaitu satah mengufuk, satah mencancang dan juga satah condong. Kalau kamu lihat gambar rajah sebelah sini, ada A, B, C, D, E, F, E, N dan M. Okey, kalau kamu tengok satah ni, gambar rajah ni mempunyai beberapa satah, iaitu satah mengufuk, satah mencancang dan satah condong. Okey, yang dikatakan satah mengufuk ialah A, B, C, D. Okey, permukaan A, B, C, D yang bawah ni, segi empat bawah ni dikatakan ini ialah satah mengufuk. Kemudian satah mencancang pula ialah satah yang menegak, A, F, B dan juga D, C, E. Ini ialah satah mencancang. Dan juga satah condong. Dah namanya condong, mestilah satah tu condong, iaitu pertama F, B, C, E dan juga permukaan A, D, E, F. Okey, permukaan itu dia dinamakan sebagai satah. Okey, kemudian perkataan baru, satu perkataan baru iaitu normal kepada suatu satah. Okey, ialah garis lurus yang berserenjang, ataupun berserenjang ni juga kita sebut sebagai bersudut tegak dengan sebarang garis pada satah tersebut. Okey, satah yang tadi, contoh satah AFB ni, okey, ada satu garis dari F ke garis FM. Ini merupakan garis normal kepada suatu satah. Jadi FM ni ialah normal kepada satu satah. EN juga garis normal kepada suatu satah. Garis EN sebab dia bersudut tegak. Okey, kalau FB dia bukan sudut tegak, jadi ini bukan normal kepada satah. Okey. Kemudian saya nak kamu buka buku kerja muka surat 93.
Okey, dah buka buku kerja. Tengok soalan A. Setiap raja berikut menunjukkan suatu objek pada satah mencancang atau satah mengufuk. Tentukan sama ada unjuran yang terhasil ialah unjuran ortogon atau bukan. Maksudnya unjuran terhasil tu yang bayang mana yang dilorekkan ni, sama ada dia tu sama ataupun tidak dengan objek tu. Okey. Kalau kita tengok gambar nombor 1 ni, adakah ini merupakan unjuran yang terhasil? Unjuran yang terhasil ni adalah adakah unjuran ortogon ataupun bukan? Okey. Ini sama dengan objek, bermaksud ini merupakan unjuran ortogon. Gambar yang kedua ni, apa dia punya bayang yang terhasil kat bawah tu lebih besar kan, jadi ini bukan merupakan unjuran ortogon. Nombor 3 merupakan unjuran ortogon sebab dia sama dengan dia punya objek. Okey, soalan B. Tandakan right pada unjuran ortogon yang betul bagi setiap objek berikut pada satah mengufuk atau satah mencancang. Okey. Adakah dia sama ataupun tidak dengan anak panah yang ditunjukkan tu. Okey, kalau soalan 1 dia tunjuk anak panah dari atas. Jadi kalau dilihat dari atas, ini yang saya kata sama dengan RBT tu Ada 3 pandangan dalam RBT, pandangan atas, pandangan sisi, pandangan hadapan Okey, kalau kita tengok gambar yang pertama ni, pandangan dari atas. Kalau kamu tengok dari atas, macam mana bentuk yang akan nampak? Okey, adakah bentuk yang pertama ni? Okey. Adakah bentuk kedua? Adakah bentuk ketiga? Okey. Jadi, yang pertama ni jawapannya bentuk yang ketiga ni. Okey, tandakan right pada kotak ini. Yang kedua, kalau tengok dari tepi, macam mana bentuknya? Okey, saya nak kamu tandakan right pada jawapan yang betul. Yang ketiga, kalau tengok dari atas, macam mana bentuknya? Okey, bentuk mana yang betul, yang sepadan, kamu tandakan right. Okey, muka surat seterusnya, muka surat 94. Okey, ada sikit nota di sini. Okey, ini merupakan unjuran yang kamu perlu lukis. Kalau dilihat dari atas, dari sisi ataupun dari hadapan. Okey, satu tips. Okey, kalau garisan yang lurus, straight. Okey. Ini merupakan kalau kita tengok berdasarkan pelajaran RBT, garisan ni merupakan garisan objek Garisan yang dilukis dengan tebal dan terang. Ini merupakan garisan objek ataupun memang garisan yang memang nampak Manakala garisan putus-putus ni merupakan garisan sempang ataupun yang kita lukis sebab ada garisan yang terlindung. Okey, ada satu garisan terlindung, kita akan lukis garisan ni sebagai putus-putus. Okey, kita cuba tengok soalan nombor 1 dan 2. Okey, soalan ni kamu dikenaki untuk lukis dia punya pandangan mengikut anak panah yang ditunjukkan. Okey, kalau kita tengok dari atas, apa bentuk yang kita nampak? Okey, kalau objek yang macam ni, macam mana cara nak tengok? Macam mana kita nak tengok dia sebenarnya berhadapan kita tu dia dari mana? Okey, kalau bentuk dia macam ni, unjuran ini kita panggil lukisan isometrik. Dia punya hadapan dia sebelah sini. Dari sini. Ini bahagian hadapan. Jadi, kalau kamu nak lukis pandangan dari atas, garis F ini garis yang hadapan ni. Ini garis FE. Okey. Kemudian lukis yang gunjuran ke atas ni. Lukisnya tak perlu sengit. Ini salah.
Tak perlu sengit. Kamu lukis lurus. Dia sebenarnya kalau bayangkan kalau kamu berdiri di hadapan ni, ikut anak panah ni, kamu di hadapan sini, kamu tengok ke arah objek ni, kamu akan nampak objek ni sebenarnya dia lurus je. Okey. Kemudian G ke D macam ni. E ke D dia macam ni. D. Okey. Kemudian dekat bahagian bawah ni ada satu segi 4. Dia kecil daripada yang bahagian atas ni. Okey, ini bahagian bawah. Okey. Bahagian bawah ni kita tak boleh tulis garis penuh Kita kena buat garis putus-putus sebab kalau kita tengok dari atas kita nampak yang atas ni, yang bawah ni sebenarnya ada separuh je. Jadi garis yang separuh ni kita akan buat garis putus-putus sebab garis tu tak nampak ada di bahagian bawah. Okey, jawapan bagi soalan 1, kamu kena lukis macam ni je. Okey. Kamu pakai pembaris bagi lurus lah, janganlah sengit macam saya buat ni. Okey, untuk soalan nombor 2 daripada kalau macam ni dari hadapan. Anggap ini hadapan kamu. Okey. Jadi kamu akan lukis garis AB. Kemudian garis menegak dia A ke G. Garis kat tepi dia ni G ke H. H ke B. Okey. Kemudian yang bulatan, separuh bulatan kat atas ni kita tak nampak macam bulat tapi kita nampak dia segi 4. Lukiskan segi 4. Jadi G ke F, H ke K. Okey, jadi bentuknya macam ni. Yang ni tak ada garis putus-putus sebab memang semuanya jelas kita nampak. Okey. Ini jawapannya. Saya nak kamu lukis dalam buku kerja kamu. Okey. Latihan untuk hari ini saya nak kamu buat muka surat 96 dan 97. Okey, dalam buku kerja muka surat 96 dan 97 ni saya nak kamu lukiskan dia punya pandangan hadapan, pandangan sisi, pandangan hadapan ni dari X, pandangan sisi ni dari Y, kemudian pandangan atas. Kat sini soalan ni dia tak ada tulis pandangan atas tapi saya nak kamu lukis kepandangan dari atas. Apa bentuk pandangan dari atas? Okey, soalan 1, soalan 2 dan soalan 3. Saya nak kamu lukiskan macam yang tadi, soalan 1 dan 2, muka surat 94 tadi. Okey. Saya nak kamu lukis itu je. Kita akan bincang nanti dalam kelas hari Khamis ini. Okey. Terima kasih. Okey, kita jumpa nanti hari Khamis ini untuk kelas yang akan datang. Sekian, terima kasih.